Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua murid kelas 4 UPM. Okey, hari ini kita teruskan lagi dengan mata pelajaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi, unit yang sama tentang etika keselamatan cyber. Okey, ini subtopik yang seterusnya yang perlu kamu ketahui. Okey, baiklah, seterusnya apa yang perlu kita faham tentang tajuk ini? Yang pertama, apa itu cyber? Okey, mari kita lihat apa yang telah cikgu laksana carian untuk tajuk untuk topik ini. Okey, baiklah. Okey, video ni cikgu sediakan untuk menerangkan tentang ancaman dan etika cyber serta menerangkan kepentingan apa itu keselamatan cyber. Okey, apa itu cyber? Cyber itu apa? Cyber itu apa-apa yang berkenaan dengan komputer dan internet. Okey? Kamu kena tahu itu. Pada zaman teknologi, semua maklumat boleh didapati dengan satu klik sahaja. Okey? Cikgu dah pernah bagi tahu awak kan? Kalau kita menggunakan internet, apa sahaja carian tentang satu dunia, apa benda kamu nak tahu maklumat, semuanya dengan satu klik saja kamu sudah tahu. Itu yang kita perlu penting pandai membaca. Dan kita kena tahu maklumat itu sama ada daripada sumber yang betul atau tidak. Okey, sebab semua maklumat sama ada dia palsu atau benar, semua itu perlu dinilai. Sebab tu kita kena mengetahui tentang etika keselamatan cyber. Okey, perkara walaupun dia satu teknologi yang memberi impak yang sangat besar, iaitu kita buat kerja laju, kita tahu maklumat semua, tapi kita perlu ada etika. Okey? Okey, dengan cyber manusia semua boleh menghabiskan kerja dan urusan dengan laju. Kan? Nak apa semua ada klik je. Okey. Dengan cyber, manusia boleh berkomunikasi walaupun dalam jarak yang jauh. Berkomunikasi tu apa? Maksudnya kamu boleh daripada orang jauh ke, daripada New Zealand ke, UK ke, kamu boleh saja berkomunikasi. Okey, berkomunikasi ni macam-macam. Kan kita dah belajar kan melalui WhatsApp. Cikgu harap awak ingat macam mana nak eja WhatsApp, macam mana nak eja Telegram, macam mana nak eja Facebook, macam mana nak eja Instagram. Okey, itu semua bentuk-bentuk cara bagaimana kita nak berkomunikasi dengan sesiapa saja walaupun dekat ataupun jauh. Kalau jauh dekat New Zealand, Jepun pun boleh kita ada komunikasi. Komunikasi tu apa? Macam kita berbual. Sama ada secara tulisan, awak type, ataupun secara menghubungi mereka melalui Skype, WhatsApp, video call. Kan? Okey. Namun banyak orang yang menyalahgunakan cyber. Oleh itu, pelbagai ancaman cyber yang telah berlaku. Okey. Benda ni lah benda yang salah. Okey, terdapat beberapa ancaman dari cyber yang dipercayai oleh manusia. Okey, ada yang boleh dipercayai. Jadi, kita kena nilai, tengok betul-betul, check betul-betul. Nampak? Apa yang terjadi kalau kita slide yang tadi tu? Cikgu patah balik sikit. Okey. Contohnya, kes duit hilang. Melebihi 33 million wang telah ditipu dalam setahun. Tengok, sebab apa? Ada scammer. Scammer ni, dia call awak, dia minta nombor kad kredit ataupun nombor ID. Siapa yang tak tahu, tak ada pengetahuan, dia main bagi je. Padahal itu kita punya hak peribadi. Kita punya kata laluan, password. Kata laluan tu password lah. Kita punya kad, segala nombor kad pengenalan, nombor nombor pada bank card.
yang ibu atau ayah awak cucuk duit tu, itu semua tu kita punya hak milik peribadi. Semuanya tak boleh diberikan sewenang-wenangnya pada orang yang tertentu. Kalau orang tu orang yang betul ataupun orang bank, kita akan dengan cara keselamatan yang betul, kita pergi ke bank. Kalau kita nak bercakap dengan polis, kita pergi balik polis. Okey? Kita tidak akan sepatutnya tidak boleh menerima apa-apa melalui telefon dengan awak main bagi je maklumat pada mereka. Itu adalah salah satu kesalahan. Kerana itu kita punya maklumat peribadi tak boleh sewenang-wenangnya bagi pada orang. Rahsia. Okey? Okay, awas buli cyber. Tengok apa yang dia tulis. Ada orang buli cyber tau. Bukannya bergaduh saja, bergaduh di dalam bersemuka. Dekat dalam internet pun orang boleh bergaduh. Apa buli cyber ni? Buli cyber ni merupakan satu amalan komunikasi melalui internet, teknologi. Okey, melalui teknologi. Buli cyber yang bertujuan untuk mengecam, mengganggu, memalukan atau mengugut mangsa melalui perkataan yang negatif. Apa itu negatif? Negatif tu tak elok, tak bagus. Contoh, gunakan ayat-ayat yang kasar. Dan penyebaran maklumat palsu maupun perkongsian gambar atau video yang boleh menjatuhkan imej si mangsa. Contoh maklumat palsu ni apa? Dia kata Aina semalam dia terjatuh. Lepas tu dia kongsikan gambar orang lain yang terjatuh. Tapi Aina yang kena fitnah. Tapi sebenarnya bukan, kan? Itulah maksudnya penyebaran maklumat palsu. Tak boleh suka-suka kita cakap pasal orang. Tapi ada orang yang tidak bertanggungjawab berkongsi gambar yang salah, maklumat yang salah, video yang salah. Pandai kan? Itu yang bahaya tu. Okay. Buli cyber merupakan satu masalah global yang memberi kesan negatif. Okey, baik. Mari kita lihat apakah kesan buli cyber. Apa kesan buli cyber ini? Tengok ya. Mangsa buli cyber boleh menghadapi ketakutan dan kemurungan akibat daripada perbuatan buli yang dihadapi. Kamu akan rasa sedih, kamu akan rasa takut, kamu akan rasa malu. Apa nak buat? Ada orang fitnah, ada orang tipu. Maklumat awak itu bukan dia, bukan awak. Jadi mereka akan rasa kemurungan, tak tahu, tak boleh nak keluar bilik, tak boleh nak tunjuk muka kat orang. Okey, yang seterusnya. Mereka juga akan hilang keyakinan diri terhadap diri sendiri sehingga menyebabkan mangsa lebih suka menyendiri. Tak nak keluar bilik, duduk sorang-sorang dalam bilik sebab tak tahu nak selesaikan macam mana kerana perkara itu salah tapi kamu tak tahu macam mana nak buktikan. Kesian tak? Yang ketiga, mangsa juga sentiasa berasa takut dan gelisah untuk berhadapan dengan masyarakat serta orang lain, orang ramai. Stres, malu. Kecenderungan yang keempat, kecenderungan untuk membunuh diri boleh berlaku akibat tekanan emosi yang melampau. Ada sampaikan begitu sekali ya, sebab dia terlampau malu, takut, malu dengan orang. Dia kata sanggup untuk melakukan perkara yang tak patut lah. Oleh itu, kita haruslah mematuhi etika cyber. Okey? Apakah etika? Tadi cikgu dah terangkan kamu apa itu cyber. Cyber tu semua benda berkaitan dengan komputer dan internet. Tapi etika tu maksudnya peraturan. Apa peraturan? Perkara yang kita perlu tahu. Tak boleh sewenang-wenangnya. Jadi, apakah dia? Okey, sekejap. Okey, ini dia.
Contohnya menggunakan bahasa yang sopan dan jangan memuat naik gambar atau komen yang tidak senonoh. Apa itu memuat naik gambar atau komen yang tidak senonoh? Letakkan gambar-gambar orang lain atau lepas tu kamu ada tulis dekat perkara yang tak bagus dan perkataan yang negatif. Sebagai seorang pelajar, kita dah belajar kat sekolah nilai-nilai murni, apa adab kita dengan kawan-kawan, dengan orang lain, dengan keluarga kan. Kita dah belajar pendidikan agama Islam, semua subjek cikgu-cikgu semua dah terapkan nilai-nilai murni, apa yang boleh kamu katakan, apa perbuatan yang kamu perlu lakukan, negatif, positif. Negatif tu perkara yang tidak baik, positif perkara yang baik. Apa yang boleh kamu lakukan, apa yang tidak boleh kamu lakukan. Okey, kesimpulannya untuk tajuk ini, kita jangan kongsi atau menyebarkan keburukan orang lain dan jangan menghina, mencela mahupun melemparkan tuduhan yang tidak berasas kepada orang lain. Okey, ingat tu. Ini harus dan jangan. Okey, harus. Apa yang kita perlu lakukan? Mematuhi Akta Undang-Undang Cyber, elakkan berbincang isu yang sensitif kepada setengah orang dengan orang lain. Apa yang jangan kita buat? Berkongsi alamat rumah, nombor kad pengenalan dan nombor pasport. Okey, dekat laman web. Kalau kita nak berkongsi semua itu secara bersemuka, pergi ke balai polis, pergi ke tempat tertentu yang kita rasa selamat. Nak pergi urusan bank, kita pergi ke bank. Jangan awak share maklumat peribadi dalam telefon. Tapi kita boleh nilai kan, kita boleh tahu tempat yang sepatutnya kita boleh berkongsi maklumat. Okey. Itu sahaja untuk tajuk pada hari ini. Okey, Cikgu Syah harap awak memahami tajuk etika cyber, etika keselamatan cyber. Apa itu cyber? Apa itu etika? Okey, kalau tak faham, boleh lagi buat carian dalam internet, berbagai lagi maklumat dan info yang boleh kamu ketahui tentang jenayah cyber yang harus kita ambil berat. Okey, Cikgu Syah harap awak akan membuat latihan yang seterusnya. Okey, baiklah, ini adalah daripada buku teks. Okey, cikgu nak awak salin dalam TMK, modul TMK yang cikgu telah berikan kepada kamu. Ada 4 langkah, 4 etika keselamatan. Iaitu yang pertama, nombor 1 ialah gunakan kata laluan. Kata laluan ni password yang kreatif. Gabungan huruf, nombor dan simbol. Pastikan ada huruf besar dia buat kat sini. Kemudian ada gabungan dengan simbol, alias. Kemudian dia ada nombor. Ini adalah kata laluan yang kuat untuk supaya orang lain sukar untuk meniru, untuk mengambil kata laluan awak. Okey, walaupun dia ada ID, tapi kata laluan yang sukar menyebabkan dia tidak boleh buka awak punya account. Okey, elakkan daripada mendedahkan kata laluan kepada orang lain. Jangan share, jangan kongsi pada orang lain. Okey, bahaya. Sebab kita ada hak privacy, hak sendiri, kita punya telefon, kita punya laptop, kita punya email. Kalau awak pergi cyber cafe, pastikan awak log out. Cikgu dah ajar kemarin tentang macam mana nak membuka email dan sign out, keluar daripada email kan. Kena betul-betul buat. Kalau tidak, orang akan boleh tengok email kita, boleh tengok apa yang tentang hak peribadi kita. Okey, nombor 2, elakkan daripada terus mempercayai kandungan laman web, blog, forum, email yang diragui atau daripada orang yang tidak dikenali. Elakkan ya. Jangan nak percaya sahaja. Jangan main baca je. Kamu kena nilai dulu. Tanya ibu bapa awak. Tengok laman web yang boleh kita tahu kesahihan berita tersebut. Elakkan, yang ketiga, elakkan daripada menyebarkan kandungan yang berunsur lucah. Lucah tu apa? Perkara yang tidak senonoh lah ya.
Jangan menyebarkan, jangan tengok. Okey, bahaya. Okey, fitnah, hasutan dan ideologi keganasan. Ini orang-orang yang selalu melakukan rusuhan, perkara-perkara negatif, nak tunjukkan pada orang luar sesuatu perkara itu benar ataupun salah. Tapi kita tidak patut menyebarkannya. Elakkan, nombor 4, elakkan daripada perbuatan atau kelakuan yang dikategorikan sebagai buli cyber. Yang cikgu tunjuk tadi macam mana menyebabkan seseorang itu boleh rasa murung, boleh rasa malu, tak nak keluar rumah, boleh membunuh diri. Sangat-sangat bahaya. Jadi kita, kalau perkara yang tidak kita tahu perkara itu betul atau tidak, seelok-eloknya kita hanya baca saja tapi jangan percaya. Jangan sebarkan, jangan kongsikan. Okey, itu pun tidak merugikan kita sebab dia tidak ada kena-mengena dengan diri kita. Okey, itu saja Cikgu Syah harap awak dapat laksanakan tugasan iaitu menyalin nota ini nombor 1, 2, 3, 4 dalam modul TMK. Okey, sekian daripada Cikgu Syah. Assalamualaikum. Terima kasih kerana mendengar.